Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Adila. Jadi pada hari ini Cikgu nak mengajar tentang perbezaan antara pemproses linear dan pemproses semasa. Okey, ini ialah merupakan tajuk tingkatan 5 bab 1 di mana standard pembelajarannya ialah 1.2.3. Okey, objektif pembelajaran kita ialah untuk mengetahui perbezaan pemproses semasa dan juga pemproses linear. Jadi, kita akan sentuh satu persatu. Okey, yang pertama ialah pemprosesan linear. Pemprosesan linear juga dikenali sebagai pemprosesan bersiri, di mana ianya memproses data dan arahan secara berjujukan. Bersiri maksudnya ialah berjujukan. Ianya mengikut kitaran mesin iaitu capai, nyahkut dan juga laksana. Langkah ini diulangi sehingga data selesai diproses. Oleh sebab itu, pemprosesan linear ianya sesuai untuk melaksanakan arahan yang ringkas. Okey, ini ialah contoh gambar rajah di mana ianya melibatkan pemprosesan linear. Pemprosesan linear seperti yang cikgu cakap tadi, dia ialah merangkumi 3 kitaran di dalam kitaran mesin iaitu capai, nyahkut dan juga laksana. Okay, jadi dalam pemprosesan linear ianya berlaku secara berjujukan. Setelah selesai capai, nyahkut dan juga laksana, barulah kitaran atau arahan kedua akan bermula. Selagi arahan pertama tidak berakhir, arahan kedua tidak boleh dilaksanakan. Setelah arahan kedua berakhir, barulah arahan ketiga akan dilaksanakan. Jadi, seperti dalam rajah 1.2.7 yang terdapat di dalam buku teks, ini merupakan contoh pelaksanaan arahan secara linear bagi menyelesaikan 3 arahan. 3 kitaran diperlukan dengan jumlah masanya ialah 9 milisaat. Kenapa 9 milisaat? Sebab satu arahan melibatkan 3 milisaat. Jika ada 3 arahan dan ia melibatkan 3 kitaran, jadi satu arahan 3 milisaat, 3 arahan bermaksud 9 milisaat. Okey, itu ialah pemprosesan linear. Manakala pemprosesan semasa dikenali sebagai pemprosesan tidak linear ataupun pemprosesan selari. Ini bermakna semasa pemprosesan semasa, ianya boleh melakukan pelbagai tugasan dalam satu masa. Maksudnya, pemprosesan semasa membolehkan kitaran ataupun arahan berlaku secara multitasking. Ianya mampu melaksanakan beberapa arahan secara serentak menggunakan teknik talian pipe ataupun pipe lining. Ianya membenarkan pemprosesan arahan secara bertindih. Okey, berbanding dengan pemprosesan linear tadi, ianya tidak membenarkan pelaksanaan arahan secara bertindih. Ianya melibatkan satu siri jujukan. Okey, manakala pemprosesan semasa, ianya membenarkan pemprosesan arahan secara bertindih. Okey, so ini ialah seperti gambar rajah yang ada dalam buku teks tingkatan 5 iaitu rajah 1.2.8 iaitu pelaksanaan arahan menggunakan teknik talian pipe ataupun pipe lining. Okey, ianya melibatkan pemprosesan semasa di mana arahan pertama belum lagi selesai, ianya boleh terus melaksanakan arahan kedua. Arahan kedua tidak selesai tapi boleh melaksanakan arahan ketiga. Jadi kita boleh nampak di sini terlibat multitasking. Okey, jadi apakah perbezaan antara pemprosesan linear dan juga pemprosesan semasa? Jadi cikgu menerangkannya dalam bentuk jadual. Pemprosesan linear ni dia kurang efektif bagi pelaksanaan arahan yang panjang dan kompleks. Kenapa? Sebab apabila melaksanakan pemprosesan linear, arahan itu tidak berjalan secara multitasking. Maksudnya arahan pertama selesai, barulah arahan kedua. Jadi jika arahan yang panjang dan kompleks, ini akan memakan masa yang panjang. Manakala pemprosesan semasa ianya lebih efektif bagi pelaksanaan arahan yang panjang dan kompleks. Kenapa? Sebab ianya boleh menjimatkan masa. Okey.
Perbezaan yang kedua bagi pemprosesan linear ialah hanya boleh melakukan satu tugasan pada satu masa berbanding pemprosesan semasa boleh melakukan pelbagai tugas dengan cepat pada satu masa. Okey, jadi ini ialah dua perbezaan antara pemprosesan linear dan juga pemprosesan semasa. Jadi cikgu harap kamu bolehlah menjawab sekiranya keluar soalan bertanyakan tentang apakah perbezaan antara pemprosesan linear dan juga semasa. Jadi untuk menguji kefahaman kamu, cikgu ada sediakan satu soalan. Soalan ni ada terdapat di dalam buku teks. Okey. So ini ialah soalannya. Anda dan rakan anda diberi tugasan untuk menggunakan pemprosesan semasa bagi menyelesaikan masalah yang berikut. Okey, so ada 3 sahabat. Nama dia Surin, Amar dan Kok Shun. Mereka ni buka kedai Dobi. Setiap hari mereka akan mengasingkan pakaian diterima kepada 6 guni. Okey, pakaian di dalam setiap guni ni dia perlu cuci, kering dan juga lipat. Okey, setiap cuci dia ada 20 minit. Okey, pengiringan 30 minit dan lipatan 40 minit. Mereka sering kali melakukan tugasan ini bermula daripada pukul 4 petang sampai pukul 10 malam. Maksudnya habis pukul 10 malam. Soalan dia, bagaimana Surin, Amar dan Kok Shun dapat menjimatkan masa mereka untuk melakukan semua tugasan tersebut? Okey, so macam mana mereka ni nak jimatkan masa? Dan pada pukul berapakah semua tugasan akan diselesaikan oleh mereka sekiranya alternatif yang lebih bijak digunakan? Okey, so apakah alternatif yang lebih bijak digunakan? Apakah maksudnya itu? Jadi mereka ni perlu melaksanakan pemprosesan semasa ke ataupun pemprosesan linear? Okey, ya, betul. Mereka perlu menggunakan pemprosesan semasa. Ingat perbezaannya tadi, pemprosesan semasa ianya lebih efektif bagi pelaksanaan arahan yang panjang dan kompleks. Okey, so macam manakah cara penyelesaiannya? Okey, so kita dah analisis soalan tadi di mana cucian memerlukan 20 minit, kering 30 minit, manakala lipat 40 minit. Bermula jam 4 petang. Dengan menggunakan alternatif yang lebih bijak, jam berapa tugasan ini dapat diselesaikan? Okey, jadi kita mulakan guni pertama. Okey, so guni pertama 4 sampai 4.20 dia cuci. Okey, 4.20 sampai 4.50 dia kering. Okey, 4.50 sampai 5.30 dia lipat. Jadi setiap ini cuci 20 minit, kering 30 minit, lipat 40 minit. Okey, dah selesai dah guni pertama. Guni kedua. Guni kedua, dia boleh melaksanakan cucian pada pukul 4.20. Okey, setelah guni pertama selesai cuci, kita mulakan guni kedua dengan cuci pada pukul 4.20 sampai 4.40. Lepas tu 4.50 sampai 5.20 kering, 5.30 sampai 6.10 lipat. Okey, mesti ada yang tertanya-tanya, kenapa 4.50 mula kering? Sebabnya, okey, walaupun 4.40 kita dah selesai cuci, tapi kita perlu melakukan pengeringan pada pukul 4.50 setelah guni 1 selesai kering. Okey, so mulalah 4.50 sampai 5.20. Lepas tu kenapa 5.30? Sebab kita kena tunggu guni 1 ni selesai. Okey, pada pukul 5.30 melipat. Jadi guni kedua bolehlah mula melipat pada pukul 5.30 sampai pukul 6.10. Okey, jadi pengeringan bermula jam 4.50 walaupun cucian berakhir jam 4.40, ianya kerana perlu menunggu pengeringan bagi guni satu selesai baru kita boleh laksanakan pengeringan guni kedua. Okey, seterusnya guni ketiga. 4.40 dah selesai guni kedua, 4.40 bolehlah mula cuci untuk guni ketiga. 5.20 kering sampai 5.50, 6.10 sampai 6.50 lipat. Okey, kenapa 5.20 dan juga 6.10 bermula untuk kering dan lipat? Kerana kena tunggu guni kedua habis dan guni ketiga selesai, kering dan juga lipat. Okey, guni ketiga selesai pukul 6.50. Guni keempat pula,
pukul 5 kita mula cuci sampai 5.20, kemudian 5.50 sampai 6.20 kering, 6.50 sampai 7.30 kita lipat untuk guni keempat. Kenapa 5.50 dan 6.50? Kerana kita perlu menunggu guni ketiga selesai kering 5.50 dan 6.50 guni ketiga selesai melipat, barulah guni keempat boleh mula melipat pada pukul 6.50. Maka guni keempat selesai pada pukul 7.30. Okey. Okey, guni kelima pula. Okey, guni kelima pula bermula pada pukul 5.20 sampai 5.40 untuk cuci, 6.20 sampai 6.50 untuk kering, 7.30 sampai 8.10 untuk lipat. Okey, so macam cikgu cakap tadi, kena tunggu guni keempat selesai kering dan lipat, barulah guni kelima boleh kering dan lipat pada pukul masing-masing 6.20 dan juga 7.30. Okey, 7.30. Maka guni kelima selesai pukul 8.10 malam. Okey, dan guni terakhir bermula pukul 5.40 untuk cuci, 6.50 sampai 7.20 untuk kering, 8.10 sampai 8.50 lipat. Okey, jadi guni ke-6 maksudnya selesai semua guni ni pada pukul 8.50. Cepat tak? Cepat kan? Sebab kalau kita guna pemprosesan linear, dia makan masa sampai pukul 10 malam. Tapi bila guna pemprosesan semasa, 6 guni ini selesai menjalankan tugasnya pada pukul 8.50. Okey, jadi Kok Shun dan juga rakannya seorang lagi tu bolehlah selesaikan pada pukul 8.50 berbanding cara sebelumnya di mana tugasan berakhir jam 10 malam. Okey, jadi cikgu harap penerangan ini kamu faham perbezaan antara pemprosesan linear dan juga pemprosesan semasa. Sebagai pengukuhan, cikgu ada sediakan satu lagi. Okey, soalan ni daripada soalan perjumpaan SPM Sains Komputer Negeri Perak pada tahun 2020. So inilah soalannya. Okey, kedai Dobi XYZ hanya mempunyai sebuah mesin basuh dan sebuah mesin pengering. Dobi menerima tempahan cucian baju sebanyak 5 bakul. Basuhan pada mesin basuh mengambil tempoh 20 minit dan tempoh mengering adalah 40 minit. Okey, dan mereka memulakan cucian jam 9 pagi. Jam berapa mereka berakhir cucian tersebut? Okey, jadi cikgu harap kamu bolehlah melakukan tugasan ini. Itu saja penerangan cikgu berkenaan tajuk ini. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, share and subscribe channel Cikgu Syedila. Bye. Assalamualaikum.